Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Dadah Terkawal 2025. Anda bersama saya Ahmad Zahin dan ini Berita ADK edisi ini. Antara tajuk utama edisi ini, terap Ibrah Ramadan dalam merawat pulih klien, MDN AADK kaji semula keberkesanan Undang-Undang Dadah, MBS AADK bentuk kerjasama gerak program Jerayawara. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Semua warga Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK diseru untuk menerapkan ibrah bulan suci Ramadan dalam usaha merawat pulih mereka yang terjebak dalam penagihan dadah sama ada di institusi maupun komuniti. Perkara tersebut ditekankan Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Tuan Sutaino Ahmad Belon sewaktu menyampaikan amanat dalam perhimpunan bulanan bulan April. Tuan Sutekno berkata, pendekatan itu adalah amat bertepatan dengan mengambil kira amalan berpuasa sempena bulan Ramadan tahun ini. Beliau berkata, konteks berpuasa adalah menahan diri daripada makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Sebenarnya kalau kita lihat bahawa puasa ni adalah untuk mengawal nafsu. Nafsu ini adalah yang telah merosakkan banyak perkara. Kalau di dunia ini sebenarnya bukannya cuaca yang menjadi masalah, bukannya perubahan iklim yang menjadi masalah, tetapi adalah nafsu manusia yang tidak terkawal sehingga dia mengambil hasil bumi itu tanpa had, sehingga dia telah mengubah pola dunia kan, dari segi semula keadaan ekosistem dan sebagainya. Jadi itu adalah nafsu. Nah, sebab itulah puasa ini sebenarnya adalah untuk mengawal nafsu. Sebab tu dia larangan kan, benda yang boleh makan tu tak ada masalah, tapi dilarang untuk makan pada daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Kenapa dilarang? Kerana kita diarahkan untuk melatih supaya kita boleh kawal nafsu tu. Beliau berkata demikian ketika berucap menyampaikan amanat Ketua Pengarah sempena Perhimpunan Bulanan April AADK di Ibu Pejabat AADK pada Isnin lalu. Ketua Pengarah AADK mengadakan pertemuan kepada Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN di Putrajaya pada Isnin. Perjumpaan itu bertujuan membincangkan perkara-perkara bagi pelaksanaan mesyuarat jawatan kuasa bertindak penguatkuasaan Undang-Undang JPU yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Mesyuarat berkenaan bagi mengenal pasti isu dan masalah pelaksanaan dalam penguatkuasaan undang-undang dan mengkaji keberkesanan undang-undang dadah. Selain merangka usaha menggubah strategi-strategi pelaksanaan bagi mengatasi isu dan masalah yang dikenal pasti serta memperakukan strategi-strategi pelaksanaan tersebut turut dibincangkan untuk mendapat pertimbangan Jawatankuasa Kabinet Pembanteran Gejala Dadah JKMD yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Pada sesi pertemuan itu, turut berkongsi pandangan mengenai isu dan senario penyalahgunaan dadah dan substandi negara ini. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Urus Setia Majlis Banteran Gejala Dadah Negara, Muhammad Nadmin Ramlan. Majlis Belia Sabah MBS komited untuk menjalinkan kerjasama dengan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK untuk menggerakkan beberapa program termasuk Jerayawara di beberapa buah lokasi utama di negeri tersebut. Program itu akan digerakkan dengan mengetengahkan mesej Sabah Maju Jaya, bebas dadah dalam teras modal insan dan kesejahteraan rakyat khususnya di negeri bawah bayu ini. Perkara itu bagaimanapun masih di peringkat perbincangan antara MBS dengan AADK termasuk pengisian program yang memberi impak langsung kepada rakyat di Sabah khususnya golongan belia. Terdahulu, satu sesi perbincangan ringkas diadakan antara AADK dan MBS yang dihadiri oleh Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin dan Presiden MBS Abkari Fawaz Abekan yang diadakan di Kota Kinabalu, Sabah pada Isnin lalu.
Turut hadir pengarah bahagian pencegahan ADK, Zainuddin Abdullah dan pengarah ADK Negeri Sabah Nani Sikin. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK kenal pasti 12 karya pemustatin tetap Kimanis. Perkasa MTMD JKPD daerah Sabah. Sembang santai ADK bersama komuniti. Penyanyi terkenal Sarawak dipilih menjadi ikon anti dadah. Asli beg kau? Apa hal pula penipu? Mana ada yang kau cari lah kalau ada. Tapi yang kau tu kau ajar sangat apa hal? Mana kau tahu ah? Buruk ni, kau habiskan ha? Oi, kau penipu Penipu benda ni? Kau apa lah? Kau yang parah asal kau penipu aku? Siapa penipu? Siapa kau ajar sangat? Kau dah nak apa apa? Asal sekarang sebab kau penipu. Kau tu bini aku lah! AADK dalam usaha mengenal pasti 12 karya pemustatin tetap di Mukim Kimanis bagi membolehkan pelaksanaan solat fardu Jumaat di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspem Papar. Perkara itu akan diselesaikan minggu ini sebelum diserahkan kepada Pejabat Mufti Sabah bagi tujuan kelulusan pelaksanaan solat fardu Jumaat. Sehingga hari ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Papar positif perkara itu dapat diselesaikan dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira keperluan serta pemenuhan syarat asas yang ditetapkan pihak berkuasa agama. Terdahulu, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin hadir mengadakan perbincangan dengan pihak JHEAI Papa di Pejabat AADK Negeri Sabah pada Selasa lalu. Sebelum ini, AADK turut mengadakan kunjung hormat kepada Timbalan Mufti Negeri Sabah, Datuk Ustaz Abdul Manan Lakaribah bagi membincangkan isu berkenaan. Hadir sama pengarah bahagian rawatan perubatan dan pemulihan AADK, Siti Mariam Mursida, pengarah AADK Negeri Sabah, Nani Sikin dan Ketua Penolong Pengarah Pemulihan dalam Komuniti AADK, Dr. Nazira Sadirun. AADK proaktif dalam memperkasakan Majlis Tindakan Membantu Rasa Dadah MTMD dan Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah JKPD daerah di Negeri Sabah. Permakasan itu bagi memastikan gerak kerja pencegahan, rawatan dan pemulihan serta penguatkuasaan undang-undang berkaitan penyalahgunaan dan penagihan dadah di peringkat akar umbi dapat dilaksanakan secara tuntas dan berkesan. Usaha itu juga bagi mencapai matlamat Sabah Maju Jaya menerusi teras modal insan dan kesejahteraan rakyat dan matlamat dadah terkawal 2025 secara menyeluruh di setiap pelosok Sabah. Terdahulu, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin mempengerusikan mesyuarat pemantapan MTMD dan JKPD daerah Negeri Sabah di Kota Kinabalu pada Selasa lalu. Mesyuarat itu telah dihadiri Wakil Datuk Bandar Kota Kinabalu, Wakil Presiden Majlis Pemandara Tawau dan Sandakan, Pegawai Daerah serta pengurus JKPD daerah. Turut hadir pengarah bahagian pencegahan AADK Zainuddin Abdullah, pengarah bahagian rawatan perubatan dan pemulihan AADK Siti Mariam Mursidan, pengarah AADK Negeri Sabah Nani Sikin, Ketua Penolong Pengarah Pemulihan dalam Komuniti AADK Dr. Nazira Sadirun, Ketua Penolong Pengarah Kesedaran Awam AADK Tengku Haniza Tengku Awang dan Ketua Penolong Pengarah Urus Setia Majlis Penteras Gejala Dadah Negara Muhammad Nad bin Ramlan. Kira-kira 100 orang penduduk terdiri daripada pemimpin masyarakat dan persatuan penduduk hadir dalam program Sembang Santai Agensi Anti Dadah Kebangsaan bersama komuniti di Kampung Warisan Inanam Sabah. Program anjuran AADK Negeri Sabah itu dilaksanakan sempena dengan program pemantapan Community Empowerment CE kawasan berisiko tinggi KBT Inanam. Dalam pada itu, beberapa perkara ditekankan AADK termasuk aspek pencegahan dadah bermula di rumah, program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK atau institusi RPDI serta usaha pengesanan mereka yang terjebak dengan penagihan dadah secara menyeluruh. Selain itu, tindakan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman tertentu turut dijelaskan kepada masyarakat secara bersama antara Polis Diraja Malaysia PDRM dan AADK. Sementara itu, dalam sembang santai itu turut mengetengahkan beberapa kajian ilmiah yang dilaksanakan penyelidik tempatan dan antarabangsa berhubung aspek rawatan dan pemulihan dan kejayaan kepulihan penagihan menerusi sistem sokongan daripada semua pihak baik keluarga, kejiranan dan masyarakat umum dalam tempoh sekurang-kurangnya 14 bulan.
Sembang santai itu dihadiri Timbalan Ketua Pengarah Operasi Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah dan Persyaratan Fakulti Perubatan Universiti Malaysia Sabah UMS Prof. Madya Dr. Muhammad Nazrin Daud. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Sadi turut menyerahkan sumbangan berupa bakul makanan kepada klien dalam komuniti bagi meringankan beban mereka sepanjang bulan Ramadan. Turut hadir Pengarah Bahagian Pencegahan ADK Zainuddin Abdullah, Pengarah Bahagian Rawatan Perubatan Pemulihan ADK Siti Mariam Mursidan, Pengarah ADK Negeri Sabah Nani Sikin, Ketua Penolong Pengarah Pemulihan dalam Komuniti ADK Dr. Nazira Sahdirun dan Ketua Penolong Pengarah Kesedaran Awal ADK Tengku Haniza Tengku Awang. Penyanyi Iban Sarawak yang cukup terkenal dengan lagu Ati Nuan Ati Aku, Florence Low dipilih menjadi ikon anti dadah bahagian Sarike. Pelantikan yang menggunakan selebriti itu bertujuan membantu agensi dalam penyebarluaskan pesanan mengenai kesan bahaya penyalahgunaan bahan terlarang kepada kumpulan sasaran. Selebriti yang dilantik akan membantu menyebarluas maklumat berkaitan gaya hidup, aktiviti positif seperti berpersatuan, mengamalkan pemakanan sihat dan berkongsi pelakuan yang positif untuk diamalkan secara bersama. Pelantikan daripada golongan selebriti ini juga sekaligus sebagai benteng kepada golongan selebriti agar tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan seterusnya berupaya mempengaruhi masyarakat setempat, terutamanya golongan remaja dan belia. Baik, kita terus dengan segmen Personality ADK. Pada minggu ini, segmen Personality merupakan seorang pegawai yang cukup berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huzaini bin Ismail. Sekarang bertugas di ADK Daerah Perlis Selatan sebagai pembantu inti dadah. Saya mula berkhidmat dengan ADK bermula pada tahun 1991, ditempatkan di Pusat Jagaan Lanjutan Kuala Perlis. Dalam tahun 1993 tukar ke Pusat Serenti Bukit Cabang. Tahun 1995 tukar balik ke Pusat Jagaan Lanjutan Kuala Perlis. Selepas Pusat Jagaan Kuala Perlis ditutup, saya ditempatkan di ADK Negeri Perlis di bangunan Sekolah Lama Kangah. Tahun 2010 berkhidmat di ADK Daerah Perlis Utara selama lebih kurang hampir 8 tahun. Kemudian ditukarkan ke ADK Daerah Perlis Selatan sehingga kini. Sekarang saya berkhidmat di dalam unit rawatan perubatan dan pemulihan, membantu pegawai pemulihan menyelia kes-kes klien-klien yang berada di bawah ADK Daerah Perlis Selatan. Dari segi pengalaman yang agak baik juga semasa bertugas dengan ADK ini, di mana kami pernah dikejar dengan parang oleh klien yang tetapi buat lawatan ke rumah dia. Kami pula dikejar dengan parang oleh klien tersebut. Itulah pengalaman yang agak menyeramkan. Sepanjang berkhidmat dengan ADK Perlis ni 2 kali menerima anugerah khidmat cemerlang. Saya ingat saya bekas pegawai saya yang mula-mula saya masuk berkhidmat dulu, iaitu Encik Zulkifli bin Ramli, di mana beliau seorang yang sangat komited dengan kerja dan dia pun seorang yang dedikasi dan selalu memberi perasaan kepada orang-orang di bawah. Pesanan kepada masyarakat sekeliling turut bersama memberi maklumat sekiranya mengetahui ada berlaku penyalahgunaan dadah di dalam komuniti mereka. Mereka harap mereka menyalurkan maklumat kepada ADK supaya pihak ADK boleh tindak. Sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ADK kerana memberi peluang kepada saya untuk berkhidmat di dalam ADK. Kerana melalui khidmatan saya dalam ADK ini, saya berpeluang memberi sumbangan kepada masyarakat, khususnya kepada penagih-penagih dadah yang sering dipinggirkan. Segmen Personality ADK menutup tirai berita ADK kali ini. Sebelum berpisah, ini adalah peringatan kepada semua, seramai 60% daripada keseluruhan penyalahguna dadah yang dikesan adalah mereka yang tinggal bersama keluarga. Tidak perlu sisih, selamatkan mereka, pencegahan dadah bermula di rumah. Jika anda tahu, laporkan kepada ADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube ADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.